Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya lagi dalam channel Cahaya Hardwork. So pada hari ini saya nak sediakan satu tutorial, di mana tutorial ni ramai daripada viewers yang minta saya untuk sediakan satu tutorial berkenaan dengan cara kita nak hasilkan Google Form berserta dengan QR Code. So macam yang terdapat dekat paparan yang dekat sebelah ni, saya ada sediakan bagaimana kita nak scan saja QR Code tersebut dan dia akan translate kepada Google Form yang kita nak isi dan kita nak submit. Okay, so tanpa buang masa lagi, let's go. Bagi meneruskan kita punya tutorial pada hari ini, saya nak gunakan browser Google. Okay, anda juga boleh menggunakan browser sama ada nak gunakan Safari ke, nak gunakan Firefox ke, nak gunakan Opera, terpulang kepada cita rasa masing-masing. So saya akan klik pada Google. Okey, di bahagian ruangan ini kita hanya perlu isikan, contoh kita nak buat Google Form. So kita hanya perlu type saja Google Form tersebut dan kita klik saja pada butang enter. Dan sekarang ini kita akan dibawa kepada paparan, di mana paparan tersebut ialah paparan di mana kita akan ada banyak pilihan. Okay, Google akan keluarkan banyak pilihan. So kita akan hanya klik saja pada link yang di atas sekali, di mana link tu ialah Google Form, iaitu free online service for personal use. Klik saja pada butang tersebut, link tersebut. Okey, dan kita akan dibawa kepada interface, iaitu paparan muka mengenai form yang kita nak sediakan. Okey, di sini terdapatnya personal use dan kita juga ada business use, business pula kan. Okey, so dekat sini kita klik saja pada go to Google Forms. Okay, dan kita akan dibawa kepada satu paparan di mana dekat dalam saya punya drive ni memang dah ada banyak form. So saya tak nak pakai form yang dah sedia ada dekat sini. Okay, saya nak cipta form yang baru. So saya klik pada butang blank ni. Okay, di bahagian paling atas ialah bahagian yang kita perlu sediakan tajuk. Okay, supaya form kita tu ada tajuk dia. Okay, tajuk yang ada dekat sini akan sama dengan tajuk yang akan keluar dekat sini. Contohnya saya akan masukkan dekat sini, iaitu kehadiran guru dan staf sekolah. Okey, kita boleh masukkan apa jua nama sekolah yang kita nak masukkan. Contohnya saya letakkan sampai sekolah saja. Okey, kita masukkanlah sekolah apa yang kita nak masukkan, ataupun kita nak masukkan juga nama syarikat ataupun nama agensi yang kita nak guna pakai dengan menggunakan Google Form ini. So apabila tajuk yang dah keluar dekat sini, okay, apabila kita klik saja dekat atas, dia boom, automatik dia akan keluar dekat tajuk yang di atas. Okay, sama saja yang ada di sini. Okey, selesai untuk bahagian tajuk. Sekarang ni kita akan masuk kepada form description, di mana kita biasanya saya akan letak macam ni sila masukkan maklumat dengan menggunakan huruf besar. Contoh okey, so selesai bahagian description dan juga tajuk. Okey, ini ialah bahagian yang kita perlu kita perlu penting untuk kita nak sediakan di ruangan ini. Contohnya kita nak masukkan nama dekat sini. Okey, untuk pengetahuan para viewers semua, okey, selain daripada short answers, kita juga ada beberapa option yang lain. Contohnya seperti multiple choice, check boxes dan juga drop down. Okey, kalau contoh kita tak ada nama maklumat bagi seorang individu tersebut, okey, ataupun staff ataupun guru tersebut, kita hanya perlu sediakan ruangan short answer saja. If let's say kalau kita ada maklumat mengenai nama orang tu, nama betul orang tu berserta dengan bin ataupun binti, anak lelaki ataupun dan seterusnya. Okay, kita hanya perlu klik saja pada butang multiple choice, check boxes ataupun drop down, sebab kita hanya perlu pilih saja nama-nama tersebut. Okay, kalau kita dah memang sedia ada maklumat orang tu. Tapi jika sesuatu agensi tu dilawati oleh orang lain, orang luar, kita hanya perlu sediakan short answer saja. Okay, so orang tu, responden tersebut yang akan isi maklumat tersebut. Okay, so klik saja pada butang short answer. Okay, Ini belum siap lagi ya. Kita perlu klik
dan kita perlu aktifkan butang required. Okey, sebab apa perlu klik pada butang required? So saya akan jelaskan nanti kemudian. Okey, sekarang ni kita klik pada butang duplicate. Okey, so saya nak terangkan dulu sebab apa butang required ni penting. Nampak ni, dia akan keluar macam ni, bentuk bintang tersebut yang warna merah. Okey, tujuannya supaya responden tidak skip soalan yang kita ajukan. Contohnya dia biarkan kosong, tak boleh. Okey, wajib isi sebelum dia boleh submit. Okey. Okey, dekat sini kita boleh ubah kepada nombor kad pengenalan. Okey. So bila kita masukkan nombor kad pengenalan, beza daripada atas tadi, okay, dia dah mula keluarkan number. Okey, number ni ialah benda yang kita tak payah tekan pangkar ni sebab kita memang nak masukkan nombor kad pengenalan, memang masukkan number. Okey, so biarkan saja. Okey, dan yang terakhir, selain daripada nama, nombor kad pengenalan, kita perlu masukkan juga suhu. Memandangkan SOP sekarang ni telah menggariskan satu panduan di mana perlu mengambil suhu sebelum masuk ke suatu agensi. So kita perlu klik, kita perlu masukkan option soalan di dalam form kita ni berkenaan dengan suhu. So apabila dah siap, okey, ini kita dah siap kepada kita punya form, kita boleh customkan kita punya design form kita. Contohnya kita masukkan, kita boleh pilih gambar kita boleh pilih themes yang ada dekat sini, kita boleh upload gambar dan kita boleh masukkan kita punya photos yang kita ada lah. Okey, kalau contoh, contohnya sekarang ni kita nak masukkan dia punya header dia. Header ni fungsi dia sebagai memperindahkan lagi kita punya Google Form saja, tak ada apa-apa pun. Okey, sama ada kita nak buat ataupun tak buat, terpulang kepada cita rasa masing-masing lah. Okey, dekat sini ada banyak themes kita boleh pilih. Okey, ada banyak pilihan dekat sini. Kita boleh juga upload kita punya gambar kita sendiri berserta dengan fotos yang kita ada. Okey, dalam kes ni saya nak masukkan gambaran saja. Okey, so saya hanya klik saja pada butang ni contohlah. Okey, dan kemudian saya klik pada butang insert. Okey, okey, dia akan keluar terus macam ni. So dekat sini ada juga theme color dan juga background color yang kita boleh pilih berdasarkan kita punya header kita. So kita boleh pilih lah sama ada kita nak masukkan warna apa pun, terpulang. Kalau kita tengok warna header kita ni, warna ni, kita boleh lah edit sikit. Okay. Yang ni pun sama, kita boleh klik pada background color kita berserta dengan font basic ni, font style ni kita boleh pilih sama ada kita nak jenis macam mana nak jenis formal ke, okay, nak jenis playful pun boleh, tak ada masalah. Ini terpulang kepada cita rasa masing-masing. So dalam kes ni saya nak letakkan basic font saja. Okey, kita belum siap lagi kita klik pada butang bangkar. Okey, kita perlu klik pada ruangan yang ada skru ni okey. Jangan klik pada limit to one response. Sini pun kalau boleh tak payah. Okey, biarkan saja antik. Yang kita nak ialah ni see summary charts and text responses. Maksudnya dekat sini kita boleh lihat berapa ramai orang, kita boleh tengok keseluruhan carta dan respon yang telah dihantar oleh responden dalam kita punya form ini. Okey, dekat presentation ni kita kita tick pada show progress bar. Yang ni tak perlu, antik dia. Shuffle question order tak perlu. Okey, show link to submit another response pun okey, ini terpulang sama ada kita nak tick ataupun tak, tapi dalam kes ni saya tickkan sahaja. Okey, confirmation message ni ialah setelah mereka responden dah hantar form diorang, so kita akan keluarkan satu ucapan ringkas saja. Terima kasih kerana kerana mengisi maklumat anda. Okey, cukup cukup sampai tu saja. Untuk quiz ni tak perlu biarkan saja macam tu saja. Dan apabila selesai, klik saja pada butang save. Okey, ini bermakna kita dah berjaya menyiapkan satu form. Okey, kalau kita nak tengok form kita ni ialah form yang memang betul-betul akan menjadi, kita klik pada butang preview. Okey,
Okey, so ini ialah borang yang kita telah hasilkan tadi, iaitu kehadiran guru dan staf sekolah contohnya. Kalau kita nak edit untuk agensi lain pun boleh, tak ada masalah. So nampak tak semua akan keluar bintang yang berwarna merah ni. Ini ialah semua maklumat yang perlu dimasukkan sebelum kita klik pada butang submit. Alright. So apabila dah selesai, okey, kita perlu ambil dia punya ni kita ambil dia punya, kita pangkal balik. Okey, kita klik pada butang send. Okey, di kawasan ini ada ni ni ialah butang link. Okey, ni ialah link kepada kita punya form kita ni. Okey, so sekarang ni saya nak shortenkan link ni, kita nak pendekkan URL dia. Okey, ini ialah form dia beserta dengan link yang pendek. So kita hanya perlu klik saja pada butang copy. Okey, setelah selesai, okey, kita dah selesai untuk hasilkan form. Sekarang ni kita nak hasilkan kita punya QR code. Okey, kita type dekat sini. Kita pergi kat Google dulu. Okey, kita type dekat sini QR monkey. Okey, apabila kita type QR monkey dekat sini, automatik dia akan keluar QR code monkey, the free QR code generator to create. Okey, kita klik saja pada link yang di atas sekali. Dia akan keluar paparan macam ni. Okey, ini ialah cara kita nak generate QR code melalui link yang kita telah dapat tadi. Okey, kita highlightkan ni dulu dan kita klik butang backspace untuk kita buang, dan kemudiannya kita tekan kita paste dekat sini kita punya form. Okey, di dalam QR code monkey ni ada disediakan beberapa custom. Okey, kita boleh setkan color. Okey, kalau kita nak tukar color sekalipun, kita nak tukar gradient pun boleh. Okey, contohnya saya masukkan gradient warna hitam dengan warna biru ni. Okey, dia nampak ni dia dah bertukar. Okey, hitam biru. Tadi kita dah masukkan kita punya link. Okey, di kawasan ni kita boleh masukkan juga logo yang kita ada. Kalau contohlah kita dalam agensi sekolah, kita boleh masukkan logo sekolah lah. Okey, kalau kita ada agensi yang lain-lain ataupun syarikat yang lain-lain, bolehlah juga masukkan logo tersebut dengan kita menekan butang upload tersebut. Okey, contohnya dekat sini saya masukkan logo sekolah. Kat sini saya akan masukkan logo. Okey, ni contoh logo sekolah. Okey, saya masukkan dekat situ. Okey, tak habis dekat situ saja, kita juga boleh sediakan customize design. Okey, kita boleh pilih sama ada kita nak bentuk macam mana, kita nak bentuk bulat ke, okey, kita nak bentuk petak ke, dan ada body shape yang berbeza-beza. So apabila dah selesai, klik balik pada kita punya link yang kita dah paste tadi, klik pada butang enter. Jangan lupa untuk klik pada butang enter, sebab apabila kita tak klik pada butang enter, dia punya link tu tidak akan terjana. Okey, so ini ialah kita hasil daripada link tersebut yang telah dijadikan sebagai QR code. So ini ialah hasil apabila kita dah create a link yang telah kita convertkan dia kepada QR code. So langkah yang seterusnya ialah kita download saja, download PNG. So itu saja tutorial saya pada kali ini. Saya harap tutorial ini membantu kamu semua dalam menjana Google Form beserta dengan QR code. Bertemu saya lagi dalam konten yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.